Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat speaker, Tuan Speaker dan ahli yang berhormat sekalian. Saya ingin membawa satu usul yang bunyi seperti berikut, bahawa Dewan Yang Mulia ini menggesa Kerajaan Negeri Selangor memberikan kerjasama penuh kepada Kerajaan Persekutuan bagi meneruskan pembinaan lebuh raya Kinrara Damansara Expressway ataupun KIDEX yang akan membantu kelancaran trafik di pusat-pusat bandar berkaitan. Pertama, saya ucap terima kasih kepada yang berhormat speaker kerana memberikan laluan kepada usul ini untuk dibentangkan dan menerima usul ini, walaupun saya rasa petang ini rasa terlanggar tembok juga melawan arus, kerana usul ini walaupun dibentangkan pihak kerajaan melalui kenyataan-kenyataan yang berhormat Menteri Besar, ucapan-ucapan dalam penggulungan sudah menjelaskan bahawa KIDEX ini dibatalkan. Jadi walau bagaimanapun atas laluan yang diberikan ini, saya ucap terima kasih. Sekurang-kurangnya pada petang ini kita dapat membahaskan secara terbuka usul ini untuk sama-sama dinilai. Biarlah rakyat negeri Selangor, rakyat seluruh negara dapat melihat perbahasan ini, dapat melihat daripada pandangan pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan, supaya dapat melihat dan dapat membuat penilaian akan peri pentingnya usul ini dikemukakan. Saya yakin akan mengundang perdebatan daripada rakan-rakan saya, terutamanya daripada kawasan-kawasan yang terlibat, Bukit Gasing, dah senyum, mungkin Damansara Utama, Kampung Tungku, Kinrara, akan membuat perbahasan. Dan saya yakin sekalipun usul ini mungkin tidak dapat diluluskan, tapi apa yang penting kepada saya, ialah inilah suara rakyat. Ini sudah mengaku kalah sebelum sampai 5 minit ucapan. Belum lagi. Suara rakyat dapat dibawa dalam dewan ini, dapat dikemukakan, dan mudah-mudahan siapa tahu dengan perdebatan pada petang ini akan membuka semula perbincangan, mengubah semula barangkali Menteri Besar ataupun kerajaan boleh membuat penilaian semula, mempertimbangkan semula untuk usul ini ataupun lebuh raya ini diterima. Tuan Speaker, sebelum saya memberikan latar belakang, saya bagi 15 minit saja pematang. Silakan. Ini pembentangan Tuan Speaker. Saya ambil sebelum memberi latar belakang mengenai peruntukan usul ini. Saya juga ingin menjelaskan bahawa apabila usul ini dibawa, kerana kita adalah wakil rakyat yang peduli rakyat. Saya mengambil slogan yang dibawa oleh Amat Menteri Besar. Jangan sampai nanti bila usul ini dibawa, saya dah biasa diberi gelaran. Kalau dulu mantan Menteri Besar selalu gelar saya wakil rakyat syabas, sebab bercakap pasal syabas. Jangan pula hari ini saya nanti Menteri Besar gelar pula wakil rakyat KIDEX kerana wakili KIDEX. Jadi saya nak beritahu bahawa sebenarnya usul ini dikemukakan tidak ada apa-apa pun kepentingan dari segi wakil-wakil rakyat kita dengan syarikat ini. Saya mengharapkan penggulungan yang Menteri Besar tidak buat strategi yang sama, mendedahkan syarikat ini, kroni ini, milik kerajaan ini disebut nama-nama. Saya rasa itu bukan semangat usul ini. Biarlah hari ini usul ini sekalipun didebatkan, biar diberikan jawapan. Rakyat dapat tahu bahawa usul ini ditolak ataupun bukan usul ditolak. KIDEX ini dibatalkan kenapa? Kerana teknikal ataupun kerana tidak ekonomik ataupun kerana masalah politik dan sebagainya. Jadi Tuan Speaker, saya menyentuh sedikit mengenai latar belakang projek ini, bahawa projek KIDEX ini oleh pihak swasta dibuat berikutan kajian trafik yang dijalankan oleh pihak Kerajaan Persekutuan, menunjukkan peningkatan jumlah kenderaan terutamanya di kawasan Puchong, Kinrara dan Petaling Jaya Selatan serta kawasan sekelilingnya. Lebuh raya KIDEX dijangka dapat membantu dalam masalah kesesakan trafik yang dialami oleh pengguna jalan raya dengan menyediakan laluan alternatif yang akan menghubungkan koridor utara dan selatan. Projek ini melibatkan laluan lebuh raya sepanjang 26.1 km yang mengandungi 14.9 km jalan utama dan 11.2 km jejambat. Lebuh raya bertingkat sepenuhnya yang meliputi 90% di atas reserve jalan yang sedia ada. Ia akan menghubungkan Damansara dan persimpangan NKV di sebelah utara dan Bandar Kinrara di sebelah selatan. Kos pembinaan projek ini dijangka bernilai berjumlah 2.42 bilion bersamaan dengan 88.8 juta untuk setiap kilometer. Projek KIDEX ini merupakan sebahagian daripada skim perancangan jangka panjang Kerajaan Persekutuan untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Lembah Kelang, di samping pelaksanaan projek MRT yang sedang berjalan sekarang. Hendaklah dilihat secara holistik.
Bukan saja akan mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas, tapi juga akan memberi manfaat dan kesan limpahan sosioekonomi kepada kerajaan negeri dan negara secara keseluruhannya. Juga menepati dasar kerajaan pusat untuk mengimbangi perancangan dan pembangunan Greater Kuala Lumpur dan Lembah Kelang di masa yang akan datang. Berdasarkan kepada penjelasan Menteri Kerja Raya Malaysia di Dewan Rakyat pada 24 Mac 2015 yang lalu, telah dimaklumkan bahawa cadangan projek KIDEX telah dibentangkan kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor ataupun MTES dan telah diluluskan secara dasar pada 23 Februari 2012. Perjanjian konsesi KIDEX telah ditandatangani di antara Kerajaan Pusat dan syarikat konsesi pada 15 November 2013. Kerajaan Persekutuan juga telah memastikan supaya pihak syarikat konsesi memenuhi semua peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan negeri, termasuk hasil laporan penilaian impak lalu lintas ataupun TIA, penilaian impak alam sekitar EIA dan penilaian impak alam sosial SIA yang telah dihantarkan ataupun kami dimaklumkan telah dihantar kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya pada 7 Julai 2014 dan 25 Januari 2015. Kerajaan Pusat melalui Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan syarikat konsesi telah mengadakan sesi engagement dengan izin yang telah dibuat secara berterusan dengan pihak-pihak yang berkuasa tempatan dan persatuan-persatuan penduduk yang terlibat. Permohonan kerajaan negeri untuk mendedahkan dokumen perjanjian konsesi termasuk kadartul tidak dapat dipenuhi kerana melibatkan aspek kerahsiaan yang memerlukan persetujuan kedua-dua pihak dan juga kabinet, selaras dengan klausul yang terdapat dalam perjanjian berkenaan. Untuk maklumat ahli Dewan, janjian KIDEX ini juga masih belum dikuatkuasakan. Ianya masih merupakan perjanjian bersyarat ataupun conditional agreement dengan izin yang Mohd Speaker yang memerlukan pematuhan syarat oleh syarikat konsesi. Tuan Speaker, itu sedikit mengenai latar belakang. Jadi apa yang saya nak perjelaskan petang ini, sebenarnya keputusan kerajaan negeri tidak membenarkan projek KIDEX diteruskan. Perlu dilihat berdasarkan apa. Kalau berdasarkan penilaian saya atau rakan-rakan kita, melihat ia lebih kepada kepentingan politik Pakatan Rakyat dari kepentingan majoriti rakyat yang serta hasrat murni kerajaan pusat untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut. Dan isu bertul ini juga merupakan salah satu janji pilihan raya dalam manifesto pilihan raya ke-13 Pakatan Rakyat, janji untuk menghapuskan Speaker, minta lebuh raya bertul. Nak tanya sedikit. Belum buka untuk perbahasan, biar beliau habiskan dulu. Silakan Yang Berhormat Pematang. Yang ini agak bertentangan. Kerana apa Yang Berhormat Speaker? Saya melihat dalam isu mengenai Kerajaan Negeri Pulau Pinang, jambatan kedua Pulau Pinang baru saja disiapkan, baru beroperasi, tak adalah baru, dah hampir setahun Banggali beroperasi. Tetapi yang peliknya dalam manifesto yang mengatakan tidak ada lebuh raya bertul, Kerajaan Pulau Pinang, Kerajaan DAP Pulau Pinang sudah mencadangkan pembinaan terowong dasar laut yang bernilai 6.3 bilion yang dianugerahkan kepada syarikat konsortium Zenith Sdn Bhd, yang mana syarikat ini diberikan kemudahan untuk mengutip tol selama 30 tahun. So, tentulah ini satu perkara yang begitu bertentangan dengan manifesto ini. Kalau di Selangor ditolak ini kerana peduli rakyat, kerana tidak mau jalan betul, tapi di Pulau Pinang, Kerajaan Negeri Pulau Pinang membenarkan dan sedang merancang untuk membuat terowong dasar laut. Yang mana terowong ini dengan kos yang besar, dengan mengenakan tol kepada rakyat, di mana ada kebenarannya. Isu ini juga merupakan salah satu sebab mengapa mantan Menteri Besar yang lama dari Pelabuhan Kelang dipecat, kerana meneruskan projek ini pada dasarnya dan bertentangan dengan dasar parti dan pendirian keras daripada Bukit Antarabangsa juga, yang pada waktu itu menjadi pengerusi BBC Pakatan Rakyat dalam Dewan Selangor ini. Apabila dilantik menjadi Menteri Besar, beliau tidak ada pilihan, saya rasa, melainkan untuk mencari helah dan alasan bagaimana hendak menyusah atau membatalkan projek KIDEX ini. Saya dengar ucapan Yang Amat Menteri Besar mengenai isu pembatalan KIDEX ini. Antaranya ialah kerana bantahan
bantahan-bantahan daripada rakyat. Tapi saya pun heran, kalau Menteri Besar boleh katakan Pelabuhan Kelang ini agak selektif amnesia. Saya pinjam baliklah perkataan itu kepada Menteri Besar. Kerana Menteri Besar pun saya tengok agak selektif. Kalau KIDEX dibatalkan atas alasan kerana bantahan rakyat, kenapa Datum Jelatik yang juga mendapat bantahan rakyat diteruskan? Ini kita kena lihat dalam konteks kalau ia betul-betul berdasarkan bantahan rakyat. Kena terima. Kalau ini dibantah, dibatalkan, yang ini juga kena dibatalkan. Bukan masalah perkasa. Itu kebenaran. Jadi, saya melihat sikap ini membuktikan bahawa Yang Maha Besar tidak memelihara hubungan baik dengan kerajaan persekutuan. Tidak mahu bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Jelasan. Okey, saya bagi. Tahukah Yang Berhormat bahawa dalam proses mendapatkan pandangan rakyat dilakukan secara teratur dalam kes KIDEX, dan demikian juga kami cuba lakukan sebagai aduan untuk mengadakan dialog terbuka di Hulu Kelang dengan para pembantah, tapi mereka tidak terima, mereka buat cara mereka. Saya akan bentangkan juga sedikit lagi mengenai perkara ini. Saya akan jawab. Okey. Jadi pada saya lah, ada banyak masa lagi speaker? 5 minit. 5 minit lagi, okey. Saya nak bagi ruang nanti, mungkin rakan-rakan saya akan membahaskan fakta-fakta yang lebih jelas dari segi teknikal dan sebagainya untuk menyokong ucapan ini. Oh, saya tak apa sekejap. Okey. Saya nak berikan beberapa perkara soalan kepada Yang Amat Menteri Besar. Yang pertama, adakah Yang Amat Berhormat sedar dan mengakui hakikat bahawa kita akan menghadapi masalah kesesakan lalu lintas berkaitan pertambahan kenderaan di kawasan laluan KIDEX dan persekitarannya menjelang tahun 2018? Sekiranya projek KIDEX ini tidak dimulakan pada tahun sekarang yang dijangka siap pada tahun 2018. Saya juga nak meninggalkan persoalan-persoalan ini kepada Menteri Besar. Adakah kerajaan negeri mempunyai jajaran alternatif bagi menggantikan jajaran sedia ada pada KIDEX ini? Kedua, sekiranya jajaran KIDEX diubah, adakah kerajaan negeri akan bersetuju untuk meneruskan projek ini? Dah jawab tu lah. Ketiga, apakah strategi kerajaan negeri dalam mengatasi masalah kesesakan jalan raya yang terutama di kawasan LDP? Mesti ada strategi. Kalau tolak projek KIDEX, apa strategi kerajaan negeri dalam menyuraikan masalah trafik yang ada di kawasan berkenaan? Keempat, siapa yang akan membiayai kos pelaksanaannya sekiranya kerajaan negeri bertanggungjawab untuk membina lebuh raya bersendirian? Adakah sumber kewangan daripada kerajaan negeri dan bagaimana kos penyelenggaraan seterusnya? Saya bagi lagi soalan untuk direnungkan bersama oleh Dewan ini. Melalui surat JPBD terdapat ini Ulu Kelang, saya nak beritahu. Melalui surat JPBD terdapat sebanyak 4,647 petition yang menyokong pembinaan KIDEX. Menyokong. Dan 899 borang sokongan laporan tinjauan kajian struktur negeri Selangor 2035 dikemukakan. Menyokong. Tapi saya nak tanya, berapa ramai? Dan siapakah yang membangkang projek ini sehingga pihak kerajaan negeri membatalkan? Projek ini yang dilihat akan memberikan banyak kesan, faedah dan pengguna lebuh raya kepada kerajaan negeri sendiri. Adakah mereka ini penduduk, pemilik perniagaan atau ahli politik yang berkepentingan? Saya pun nak dengar jelas juga dalam Dewan ini apabila sudah dikemukakan. Apakah benar ada rancangan ataupun bantahan? Silalah kemukakan supaya kita dapat membuat penilaian. Apa benar? Sebab saya dimaklumkan lebuh raya ini sangat diberikan sokongan oleh rakyat. Siapa yang nak duduk dalam jam, keluar 6 pagi, balik 8 malam, keluar gelap, balik gelap, untuk pergi dalam konteks kegiatan untuk melalui 15 km, 20 km. Permatang. Okay. Tadi tuduh MB batal projek ini sebab rakyat bantah. Sekarang kata rakyat sokong. So please make up your mind, rakyat sokong ke rakyat bantah ini? Yang saya kemukakan ialah sokongan yang diberi kepada KIDEX. Yang Muhammad ni tak dengar ni. Saya kata yang sebut ini ialah jumlah yang menyokong KIDEX. Kita kemukakan.
Tetapi Menteri Besar kata ada bantahan rakyat, tapi kita tak tahu siapa yang membantah, berapa orang, ataupun yang membantah ini hanya ahli politik Bukit Gasing yang membantah. Hanya seorang yang bantah, ataupun Kirara yang bantah, ataupun Kamu Teguh yang bantah, ataupun 4 orang saja ahli politik ada yang membantah, sedangkan rakyat pada dasarnya bersetuju dan boleh menerima. Saya nak bagi 2-3 soalan lagi kepada untuk difikirkan bersama. Mengapa hanya KIDEX yang dibatalkan dan bukan lebuh raya yang lain? Sebab kita juga ada WCE, lebuh raya Pantai Barat. Apa yang akan menimpa nasib lebuh raya Pantai Barat? Apakah akan menimpa nasib yang sama? Kerana lebuh raya ini pula akan menghubungkan antara utara dan selatan. Ini juga satu perkara yang perlu difikirkan. Kalau ini dibatalkan, apa juga nasib yang akan menimpa WCE ataupun LPB ini? Ini saya nak minta penjelasan daripada Awak Menteri Besar. Dan kenapa projek ini dibatalkan selepas ia diluluskan oleh pengurusan ataupun pentadbiran yang lama di bawah Menteri Besar yang lama? Dan yang akhir sekali, yang berhormat Speaker, saya nak menjawab juga beberapa tomahan yang dikemukakan yang mengatakan bahawa pelelan induk lebuh raya Malaysia ini gagal, dan ini merupakan satu pendapat ataupun pembohongan yang jelas. Siapa kata lebuh raya ini gagal? Sekiranya itu benar, mengapa lebuh raya di Malaysia sesak dulu? Bukit Gasing bukan sesak kerana apa? Kena ingat kerana pengguna. Kalau yang dikatakan gagal lah. Nanti maknanya kalau lebuh raya gagal, lebuh raya kosong. Lebuh raya kosong, syarikat konsesi tutup buku, tak boleh meniaga sebab tak ada orang lalu. Itu betul gagal. Sekarang ni kita ada keperluan, jumlah kenderaan semakin meningkat, pertambahan penduduk semakin besar. Sebab itu kita perlukan lagi lebuh raya. Dulu siapa yang tak bangkang? Masa kita buat Duke, waktu kita buat lebuh raya dalam kawasan ini, NPE, lebuh raya SKVE, semuanya mendapat tentangan daripada pihak pembangkang. Tapi hari ini terbukti kesesakan yang berlaku ini. Dan kita kena ingat bahawa lebuh raya yang dibina ini ada alternatif. KIDEX ini memberi alternatif. Kalau siapa tak nak bayar tol, mereka boleh lalu jalan yang sedia ada. Tidak ada masalah sepatutnya. Hari ini rakyat sedia untuk membayar tol, asalkan mereka dapat elakkan kesesakan. Tidak ada terpaksa. Saya tak ada katakan terpaksa, sebab rakyat bersedia untuk membayar. Saya mohon kepada kerajaan negeri, kalau betul-betul kita nak lihat KIDEX ini dapat sokongan atau tidak, saya minta supaya Dewan ini buat satu pendirian, kita buat survey kepada rakyat yang ada, sama ada rakyat bersetuju atau tidak. Kalau terbukti rakyat menolak, kita boleh terima projek ini boleh dibatalkan. Saya nak minta kalau boleh kerajaan negeri buat, jangan ambil pendirian terus membatalkan, tapi bukalah ruang perbincangan, bukalah pandangan supaya pandangan-pandangan lain juga diterima, dilihat, supaya lebuh raya ini memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Dan semoga kesesakan trafik yang berlaku dalam kawasan-kawasan PJ, kawasan-kawasan Kirara, Puchong, LDP, saya nak beritahu pada Kirara, sebelum ada LDP juga dulu dibantah oleh rakyat, kononnya betul dan sebagainya. Hari ini kita tengok kesannya apa? Dengan adanya LDP, Puchong boleh membangun. Kalau dulu orang pun tak boleh nak pergi ke Puchong, hari ini kita tengok pembangunan begitu pesat di kawasan-kawasan berkenaan. Tapi rakyat Puchong dipaksa bayar tol. Kalau lalu kena bayar lah YB. Kalau tak mau bayar, lalu jalan biasa. Itu alternatif. Boleh pematang tunjukkan satu alternatif, jalan alternatif yang tanpa bayar tol di Puchong. Silakan. Saya nak beritahu yang berhormat, jalan lama banyak ada. Tak ada masalah. Puchong untuk makluman pematang, Puchong dikelilingi oleh tol, tidak ada jalan alternatif lain kecuali jalan sungai. Kalau sungai boleh tak kena tol, tapi lain dari sungai kita tak boleh keluar dari Puchong. Ya, kita buat belok ke kiri kena tol, belok ke kanan kena tol, ke depan kena tol, U-turn ke belakang lagi pun kena tol di Puchong. Tunjuklah satu jalan alternatif. Pulau Pinang nak buat terowong pun nak charge tol. 30 tahun nak charge tol. Itu terowong yang nak dibuat oleh Pulau Pinang. Jadi jangan cakap pasal tol. Pulau Pinang juga di AP. Pematang tolong habiskan 1 minit. Terima kasih. Saya dah jangkakan ini akan dijadikan perbahasan. Jadi yang berhormat Speaker, saya dengan ini membentangkan usul dan saya mengharapkan perbahasan yang ada hari ini adalah perbahasan yang sihat. Kita nak sekalipun perbahasan yang boleh mengundang beberapa hasil yang baik, yang rakyat boleh lihat, rakyat boleh dengar, dan saya mengharapkan usul ini diterima dan disokong oleh semua ahli-ahli Dewan. Terima kasih. Saya dengan ini mengemukakan usul ini. Terima kasih.